Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi di dalam sesi ulang kaji tajwid pada hari ini. Dan insya-Allah seperti mana yang dijanjikan, pada sesi ulang kaji tajwid pada kali ini kita akan sambung perbincangan kita berkenaan dengan mad lazim. Mad lazim. Yang mana kalau tuan-tuan tengok pada video rakaman sebelum ni, kita telah membincangkan berkenaan dengan muqaddimah bagi hukum mad. Muqaddimah bagi hukum mad yang disebabkan oleh sukun asli. Tapi sebelum kita masuk dalam bab tu, seperti biasa saya suka untuk memperingatkan tuan-tuan tentang apa yang kita mengaji. Tentang apa yang kita dah mengaji. Seperti yang selalu saya sebut, kita telah melalui hukum nun mati. Kita dah selesai nun mati. Yang kedua, kita telah melalui hukum mim mati. Alhamdulillah juga kita telah selesai. Kemudian sekarang dan juga beberapa siri live ataupun rakaman sebelum ni, kita telah pun masuk kepada topik hukum mad. Topik hukum mad. Tentang hukum mad ni, yang mana bila berbincang tentang hukum mad ni, kamera ni tinggi sangat, susah saya nak tunjuk kertas. Saya adjust sikit. Okey. Bila mana kita berbahas tentang hukum mad, kita bahas tentang hukum mad, seperti mana yang saya ceritakan sebelum ni, hukum mad ni dia ada dua cabang. Tuan-tuan boleh tengok pada gambar yang saya sertakan ni. Hukum mad ni dia ada dua cabang, iaitu yang pertama mad asli dan yang kedua mad far'i. Mad asli kita dah selesai bahaskan. Mad far'i pun alhamdulillah. Sebelum mad far'i ni, sebelum tu saya lupa nak jelaskan. Mad far'i ni dia mad yang mana berlaku disebabkan oleh dua sebab. Mad yang berlaku kerana dua sebab. Sebab yang pertama adalah hamzah. Maksudnya huruf mad bertemu dengan hamzah. Dan yang kedua adalah mad far'i yang berlaku disebabkan oleh sukun. Mad far'i yang disebabkan hamzah tadi, cabang pertama kita telah selesai perbahasan semuanya sebelum ni. Dan kita sekarang kita tengah bahaskan tentang mad far'i yang berlaku disebabkan oleh sukun. Dan sebelum ni kita telah selesai mad far'i yang mana disebabkan oleh sukun arid, sukun mendatang. Dan sekarang kita tengah bahaskan berkenaan mad far'i yang disebabkan oleh sukun asli. Saya tak mahu cerita panjang yang tu, sebab setiap kali muqaddimah saya akan sebut yang tu, sebab saya tahu mungkin ada penonton baru kan. Mad far'i yang mana disebabkan oleh sukun arid kita telah bahaskan, iaitu dia ada dua pecahan. Iaitu mad arid li sukun dengan mad arid li sukun dengan maklin. Dengan maklin saya terlupa sikit. Selesai pada yang tu, kita sekarang akan bahaskan berkenaan dengan mad far'i yang disebabkan oleh sukun, tapi yang tadi tu sukun arid, sukun mendatang. Sekarang ni kita nak bahas tentang mad far'i yang berlaku disebabkan oleh sukun asli, yang mana mad asli yang mad far'i yang disebabkan oleh sukun asli ni juga disebut sebagai mad lazim. Dia juga disebut sebagai mad lazim. Mad lazim yang mana pada bahagian muqaddimah pada video sebelum ni saya telah bahaskan satu persatu, iaitu berkaitan maksud mad,
Lazim tu apa dia? Lazim sebagaimana yang kita jelaskan sebelum ni, lazim tu dia berbalik kepada hukum yang ditetapkan oleh para ulama qurra, yang mana para ulama qurra telah menetapkan bahawasanya hukum pembacaan pada mat lazim ni adalah wajib dibaca dengan 6 harakat tanpa khilaf. Para ulama qurra mesti wajib dibaca dengan 6 harakat, sebab tu dinamakan lazim. Lazim tetap, tetap. Ataupun makna kedua lazim ni adalah asli, iaitu huruf mat bertemu dengan sukun asli. Tapi kita mesti menjadi tanda tanya, sukun asli itu sebenarnya macam mana? Sebab kalau kita dengar penerangan saja, kita tak nampak bayang kat mana sukun asli yang dimaksudkan oleh saya ni, dan juga yang dimaksudkan oleh pengarang buku kita ni. Jadi insyaAllah, saya lupa lagi. Okey, mat lazim. Mat lazim ni dia ada 2 cabang. Mat lazim sebagaimana yang saya jelaskan dalam video sebelum ni, mat lazim dia terpecah kepada 2, iaitu mat lazim kalimi dan juga mat lazim harfi. Okey. Dan mat lazim kalimi ni maksudnya yang berlaku dalam satu kalimah. Dan mat lazim harfi maksudnya yang berlaku dalam satu huruf. Yang berlaku dalam satu huruf. Itu maksud dia kalimi dengan harfi. Dan bagi kalimi dia ada 2 pecahan, dan bagi harfi pun ada 2 pecahan, dan nama pecahan-pecahan dia pun hampir sama, iaitu mat lazim kalimi dia terpecah kepada 2, iaitu kalimi muthaqqal dan juga kalimi mukhaffaf. Begitu juga mat lazim harfi dia pecah kepada 2, mat lazim harfi muthaqqal, betul saya tunjuk. Harfi muthaqqal dan juga mat lazim harfi mukhaffaf. Dia ada 4 pecahan, dan 4 pecahan hukum inilah yang kita akan mengaji insya-Allah. Okey. Untuk video kali ini kita akan belajar dua hukum, iaitu yang pertama tentang mat lazim kalimi muthaqqal. Mat lazim kalimi muthaqqal. Okey, tanpa membuang masa saya akan masuk terus. Okey. Mat lazim kalimi muthaqqal, seperti mana kebiasaan bila kita mengaji satu-satu tajuk, kita akan tengok apa dulu? Kita akan tengok definisi ataupun pengertian. Okey. Mat lazim kalimi muthaqqal. Okey, mat kita tahu mat ni bermaksud panjang. Lazim seperti mana yang saya jelaskan tadi, lazim ni ulama kata dia merujuk kepada kadar harakat bagi hukum-hukum mat lazim ni, yang mana mesti wajib dibaca dengan 6 harakat. Ataupun daripada segi istilahnya, dia boleh juga diertikan sebagai saya duk cari yang kedua ni. Yang kedua dia boleh diertikan sebagai lazim ni juga bererti asal, iaitu huruf mat dalam hukum ni, huruf mat akan bertemu dengan sukun asal. Tapi kalau saya bagi macam ni, tuan-tuan mesti tertanya, apa dia huruf mat bertemu sukun asal ni? Tak nampak bayang lagi kan? Okey. Kemudian kita tengok kalimi. Kalimi itu maksud dia dalam satu kalimah. Dan kemudian muthaqqal pun saya dah jelaskan sebelum ni. Muthaqqal ni maksudnya berat. Sebab apa berat? Berat ni maksud ulama nahbang, maksudnya adalah adanya idgham di situ. Idgham apa kat situ? Idgham mutamasilain, sebab dia ada 2 huruf yang saling bertembung, huruf yang sama. Sekali kita akan tengok contoh dia. Okey. Daripada segi istilah pula, mat lazim kalimi muthaqqal. Saya duk terlupa hukum ni sebab saya pun jarang sebut. Mat lazim kalimi muthaqqal. Dia dalam segi istilah dia bererti pertemuan huruf mat dengan sukun asli beserta dengan idgham. Yang ni dia just bagi daripada segi definisi, segi bahasa dan juga istilah sajalah. Sekali saya akan bawa cara yang mudah untuk tuan-tuan nak
macam mana yang dikatakan dengan mat lazim kalimi muthaqqal tu. Jangan risau, yang ni cuma daripada segi bahasa dan juga istilah untuk orang nak jawab exam. Dia bolehlah jawab. Apakah erti mat lazim kalimi muthaqqal? Mat lazim kalimi muthaqqal adalah huruf mat bertemu dengan sukun asli beserta idgham di dalam satu kalimah. Yang tu sajalah, ni untuk pengenalan supaya bila orang tanya kat tuan-tuan tahu mat tu apa, lazim tu apa, kalimi tu apa, muthaqqal tu apa dia. Buah kita mengaji, kita nak tahu samalah hak tu. Siapa ulama letak nama tu kan. Jadi sekarang kita dapat satu ilmu baru, input baru, insya-Allah. Okey. Contoh yang ni akan buatkan tuan-tuan nampak, insya-Allah. Nak tunjuk contoh, saya tak boleh pegang mic ni walaupun sound dia clear lagi bila pegang. Okey. Contoh yang sangat mudah adalah waladdallin. Okey. Tu contoh yang paling famous, popular untuk mat lazim kalimi muthaqqal. Okey, kita tengok dekat contoh dia. Waladdallin. Okey. Tadi kita dah kata mat lazim kalimi muthaqqal adalah huruf mat bertemu dengan sukun asli. Sekarang ni persoalan kita, kat mana yang dikatakan sukun asli tu? Okey. Okey, sekarang dekat ad-dallin ni, huruf mat dia kita dah tahu dah. Huruf mat dia adalah alif. Nampak lepas daripada dha ni ada huruf alif yang mana atas dia ada tanda panjang. Ni senang nak ingat. Atas huruf mat dia ada tanda mat panjang ataupun tanda misal tu yang saya sebut itu. Dan selepas dia ada huruf lam yang bersabdu. Lam yang bersabdu. Tapi bila mana kita dengar tadi adanya sukun asli, kita nak tahu asal-usul sukun asli tu. Okey, saya akan ceritakan kat sini. Bila mana adanya tanda sukun, ad-dallin ni kan ada tanda sukun atas lam ni, sebenarnya tanda sukun tu menunjukkan bahawasanya asalnya dekat situ sebenarnya dia ada dua lam. Ni saya nak bagi tahu ni. Bila mana tuan-tuan ataupun para penonton, ibu ayah yang tengok video ni, selama ni kita dah jumpa sukun tu, sebenarnya bila sukun sabdu ni ataupun syaddah ni, maksud sabdu ataupun syaddah ni sebenarnya adalah ada dua huruf yang sama dekat situ. Okey. Jadi contoh ad-dallin sebenarnya macam mana asalnya adalah dia ada dua lam. Lam yang pertama bertanda sukun dan lam yang kedua berbaris. Tak kira lah berbaris bawah ke atas ke depan, tapi dalam ayat ni ad-dallin ni baris lam yang kedua tu adalah baris bawah. Kira asalnya sebenarnya dia macam ni. Waladdall. Nampak tu? Inilah yang kita katakan sebagai sukun asli tu. Sebenarnya dia ada. Nampak tu? Inilah sukun asli. Macam mana kita nak cam sukun asli? Macam mana kita nak tahu memang ada sukun asli kat situ? Bukti dia kat mana? Kita baca waladdall. Nampak tu suara tertahan. Dallin. Nampak? Lam pertama yang kita jumpa dal tu sukun tu, itulah lam sukun. Dal adanya tertahan suara dekat situ, itulah lam sukun. Dan lam yang kedua kat mana? Lin, itulah lam yang kedua. Tapi bila ditulis dalam Al-Quran, bila mana ada dua huruf yang sama bertembung ni dinamakan sebagai idgham mutamathilain. Dia ada pertembungan dua huruf yang sama, dinamakan idgham mutamathilain kat situ. Jadi dia tak tulis dua huruf berasingan, dia buh tanda sabdu. Jadi hari ni tuan-tuan dapat fakta, sabdu ni adalah maksudnya sebenarnya dia ada dua huruf yang sama. Tapi dalam Quran dia tak tulis dua huruf tu secara asingan. Dia tulis secara sekali dan dia letak tanda sabdu. Jadi hari ni kita tahulah pasal apa bila sebut tentang hukum
mat lazim kalimi muthaqqal ni pasal apa? Dia duduk bawah tajuk sukun asli. Jadi hari ni kita tahu lah asli dia tu daripada mana. Asli dia tu kita dah tahu lah asal usulnya kat situ ada dua lam. Lam pertama tu lah sukun asli tu. Tapi dia diganti dengan meletakkan sabdu. Okey, saya tulis apa ni? Huruf lam yang pertama adanya sukun asli. Okey. Suara tertahan sebagai bukti sukun. Saya dah sebut dah tadi. Suara tertahan tu lah bukti adanya sukun asli kat situ. Dal, adanya sukun pada lam yang pertama. Dan lam yang kedua, huruf lam yang kedua berbaris. Okey. Tapi sebenarnya formula mudah kita nak cam. Yang tu tadi saya bagi tu untuk extra knowledge, untuk tuan-tuan tahu kalau orang tanya tentang hukum ni. Apa yang maksud ulama apa ni yang ada sukun asli. Kira tuan-tuan dah tahu dah lah. Tuan-tuan dah tahu. Tapi sebenarnya kalau kita nak ajak orang yang beginner dalam ilmu tajwid ini, cukuplah kita bagi tahu macam mana. Kita bagi tahu dia dengan cara ayat dia macam ni. Huruf mat yang mana ada tanda panjang dekat atas dia bertemu dengan huruf selepasnya yang bertanda sabdu. Saya ulang, formula senang kita nak faham huruf mat lazim kalimi muthaqqal ni adalah huruf mat. Huruf mat tu apa dia? Huruf mat tu alif, waw, ya. Sebelum alif berbaris atas, sebelum waw berbaris depan, sebelum ya berbaris bawah. Yang itulah huruf mat. Formula dia huruf mat bertemu selepasnya huruf mat, yang mana huruf mat tu dia ada tanda panjang atas dia, tanda panjang mat panjang tu ataupun saya panggil tanda misal tu, dia bertemu dengan huruf selepas dia yang bertanda sabdu. Yang itulah yang dinamakan sebagai mat lazim kalimi muthaqqal. Sebab apa? Kalimi itu dia satu kalimah tu, ad-dallin, golongan-golongan orang-orang yang sesat, ad-dallin, satu kalimah lah tu. Nampak? Okey. Dekat mana yang kata huruf mat bertemu huruf sabdu tu? Tu huruf mat, alif ada tanda mat panjang atas dia, selepas dia ada huruf yang bertanda sabdu. Nampak atas lam tu ada tanda sabdu. Cuma tadi tu kita cerita asal usul sahaja, tapi ni kita bagi cara mudah nak cam. Bila kita sampai dekat hukum-hukum yang macam ni, yang bentuk dia macam ad-dallin ni, huruf mat bertemu dengan huruf bersabdu, kita tahu okey, ni mat lazim kalimi muthaqqal, kita boleh sebut. Macam mana nak cam mat lazim kalimi muthaqqal? Bila huruf mat ada tanda panjang di atas, bertemu huruf bertanda sabdu selepasnya, dan bacaan dia wajib 6 harakat. Ingat, wajib. Ni kita dah mengaji hukum tajwid. Al-Fatihah adalah sebahagian daripada rukun solat, maka wajib kita menjaga tajwid kita. Jadi bila kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nampak? Dan saya yang ni sekadar info tambahan, bila kami mengaji dengan Ustaz Qu Abdullah qari Palih tu, dia kata dekat waladdall, dia kena ada tu lin, dia tak boleh pi tu waladdallin, no, salah, dia kena ada waladdallin. Nampak? Dia ada memang kena ada yang tu. Sebab tu penting talaqi tu kita akan dapat secara langsung dengan guru. Okey, kita tengok contoh lain untuk kita lebih nampak lagi. Contoh ayat lain adalah, saya baca dulu baru saya tunjuk. Qala atuhajjuni fillahi. Saya ulang. Qala atuhajjuni fillahi. Okey, kita tengok dekat sini. Qala atuhad. Nampak kat sini dia ada apa?
huruf, saya tak nampak. Okey, kat sini dia ada huruf alif sebagai huruf mat. Dia nampak alif ni dia tulis kecil je lah kat situ. Alif tu kecil saja. Atas alif tu dia ada tanda mat panjang. Selepasnya adalah huruf jim, yang mana jim ni ada tanda sabdu selepasnya. Nampak? Dekat jim tu dia ada tanda sabdu. Kan tadi kita kata mat lazim kalimi muthaqqal adalah huruf mat ada tanda panjang, dia bertemu dengan huruf selepas dia yang bertanda sabdu. Jadi dia wajib dibaca dengan 6 harakat. Qala atuhajjun. Lagi satu jun ni Junni. Nampak? Junni. Nampak? Dekat junni ni huruf mat dia mana? Huruf mat dia adalah waw tu lah, nampak? Huruf mat dia adalah waw. Atas waw ada tanda panjang. Selepas dia huruf nun yang ada tanda sabdu. Clear? Jadi saya rasa dengan dua contoh ni semua boleh nampak dengan jelas apa itu mat lazim kalimi muthaqqal. Alhamdulillah. Lagi satu kita nak kena ingat, bila kita sebut Allah, dia kena dengar ni, Allah dia kena dha dulu tau. Bila dah cukup 6 tu barulah kita masuk dekat lam tu. Waladdallin. Bukannya waladdallin. Salah. Dia kena dha dulu. Kalau kita eja, katakan kita eja secara alif tu nak bagi 6, dia akan ada macam ni dah. Ad-dha, dha, alif, 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 alif. Dia ada 6 alif. Kemudian barulah lam tu. Barulah pi dekat lam sukun. Baru pi kat lam bersabdu tu. Kita kena clear. Macam tadi dekat, mana kertas saya? Okey. Macam tadi dekat qala atuhajju. Qala nampak dia ha dulu. Ha tu yang 6. Ju ni yang 6. Jun. Bukannya qala jun. No. Dia bunyi dia qala ha dulu. Ha dulu bagi cukup 6 dekat ha alif tu. Dia ada, bayangkan ada 6 alif. Qala atuhajju, ada 6 waw. Junni. Nampak? Yang tu kaedah dia yang betul. Penting juga kaedah tu. Sepatutnya kalau tidak saya tulis tak apa. Sebab nanti bila mana kita mengaji mat lazim harfi, kita akan nampak juga nak main tentang tu. Okey, dan hukum yang kedua kita akan belajar untuk malam ni adalah hukum yang kedua kita akan belajar malam ni simple sahaja. Dia adik-beradik pada hukum tadi. Yang tadi mat lazim kalimi muthaqqal. Ingat, muthaqqal tu poin penting kat tu sebab dia ada idgham. Idgham kat mana? Dekat tu huruf bersabdu tu. Sebab tu kalau tuan-tuan just hafal mat lazim kalimi muthaqqal. Orang tanya mat lazim kalimi muthaqqal apa dia? Huruf mat bertemu dengan huruf berbaris, huruf bersabdu selepas dia. Okey. Orang akan tanya pula, apa maksud kalimi? Apa maksud lazim? Apa maksud muthaqqal? Sekarang ni tuan-tuan boleh jawab lah. Muthaqqal tu adalah berat. Berat tu menunjukkan adanya idgham. Idgham dekat mana? Idgham tu dekat huruf yang bersabdu tu lah. Sebab dia ada sukun asli dalam tu. Dan dia ada huruf sukun asli bertemu huruf berbaris lepas dia. Dan mereka dua ni huruf yang sama. Tadi saya dah terangkan detail. Okey. Sekarang kita masuk dalam hukum yang kedua, iaitu hukum mat lazim kalimi mukhaffaf. Mat kita dah tahu apa dia. Lazim kita dah tahu. Lazim tu yang pertama dia menunjukkan kadar harakat dia, yang mana kata ulama lazim tu adalah wajib, tetap perlu dibaca dengan 6 harakat. Dan yang kedua, lazim tu juga boleh diertikan sebagai asli, iaitu sukun asli yang ada dalam kalimah tu. Kalimi tu apa dia? Dalam satu kalimah tu lah. Kalimah tu lah. Mukhaffaf. Mukhaffaf apa dia? Mukhaffaf, perkataan dalam bahasa Arab dia khafif.
yang bermakna bermaksud ringan. Ringan ni menunjukkan tak ada idgham tu. Dia dibaca secara ringan saja. Dia tak berat, dia tak ada idgham kat situ. Pengertian, yang pertama macam misal kita masuk pengertian bagi mad lazim kalimi mukhaffaf. Apakah maksud mad lazim kalimi mukhaffaf? Mad lazim kalimi mukhaffaf adalah huruf mad bertemu. Yang ni saya bagi formula senang please. Kita tak payah duk segi bahasa ke apa. Mad lazim kalimi mukhaffaf adalah huruf mad bertemu dengan sukun asli selepasnya tanpa idgham. Tanpa idgham. Dan bahasa mudah dia sebenarnya, teknik mudah kita nak faham mad lazim kalimi mukhaffaf ni adalah huruf mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun selepasnya. Macam tadi kalimi muthaqqal, huruf mad bertemu dengan huruf selepasnya yang bertanda sabdu, kan? Tapi bagi hukum mad lazim kalimi mukhaffaf adalah huruf mad dia bertemu dengan huruf selepasnya yang bertanda sukun ataupun bertanda mati kat situ. Bertanda mati dan dia tak ada idgham apalah kat situ. Contoh, dia bagi hukum mad lazim kalimi mukhaffaf ni hanya ada 2 sahaja tempat dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Yunus. Surah Yunus, yang mana yang pertamanya pada ayat yang ke-51 dan yang keduanya adalah pada ayat yang ke-91. Okey. Ayat yang dalam ayat 51 saya akan tunjuk nah. Okey. Ayatnya berbunyi al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Al-ana wa qad ana tu pendek, tadi saya terpanjang. Dekat mana yang dikatakan mad lazim kalimi mukhaffaf tu? Kat sinilah. Nampak tu saya highlight. Nampak tu ni hamzah kan? Sebelah hamzah ni huruf mad dia, huruf mad alif. Nampak huruf mad dia huruf alif, ada tanda mad ada tanda panjang atas tu. Selepas dia ada huruf lam yang mana bertanda sukun. Dia ada huruf lam yang bertanda sukun. Dia ada tanda huruf lam, tanda sukun. Kan tadi saya dah terang mad lazim kalimi mukhaffaf ni huruf mad ada tanda panjang atas dia bertemu dengan huruf yang bertanda sukun selepasnya. Macam dalam ayat ni lah. Nampak? Huruf mad dia alif bertanda panjang bertemu dengan huruf lam yang bertanda sukun selepasnya. Yang tu sajalah. Dan contoh yang kedua bagi ayat 91, al-ana wa qad asaitu. Nampak? Dekat tempat dia ayat dia sama je lah. Dekat al-ana tu huruf mad alif ada tanda panjang atasnya bertemu dengan huruf lam selepasnya bertanda sukun. Kira hari ni kita dapat lah. Senang je. Dan kadar harakat dia dekat al-ana sama 6 harakat. Kan kita dah mad lazim tu menunjukkan wajib 6 harakat menurut para ulama qurra. Maka dengan selesainya contoh tu, maka selesai jugalah perbahasan kita bagi 2 hukum ini. Cuma sekedar saya nak tengok kalau ada lagi poin-poin daripada kitab yang perlu saya bagi tahu untuk maklumat tambahan. Okey, sana. Kadar harakat saya dah sebut 6. Tanda kenal pun saya dah sebut. Kemudian penamaan pun saya dah habaq.
Cuma dia ada lagi satu perbahasan mat farq. Mat farq ni dia perbahasan jarang dengar. Mat farq ni dia perbahasan kecil ya. Dia cabang kecil daripada ni. InsyaAllah kalau ada kesempatan esok saya akan sambung tentang bab ni insyaAllah. Okey, untuk sesi ulang kaji hari ni, saya buat kesimpulan sikit lah. Saya ulang macam mana saya kata. Okey, yang pertama tadi kita dah tengok mat lazim kalimi musaqqal, yang mana mat lazim kalimi musaqqal ni adalah ni saya bagi formula mudah terus untuk cam, adalah huruf mat yang mana bertanda panjang, selepas dia ada huruf yang bertanda sukun. Maka contoh ayat dia waladdallin, nampak dalam ayat tu yang mana wajib dibaca dengan 6 harakat. Ingat, huruf mat selepas dia ada huruf yang bertanda sukun. Dan yang kedua kita dah belajar mat lazim kalimi mukhaffaf. Mat lazim kalimi mukhaffaf yang mana huruf mat bertemu dengan huruf selepas dia tapi bertanda sukun. Yang tadi huruf dia huruf mat bertemu huruf yang bertanda sabdu. Yang bagi untuk huruf mat lazim kalimi mukhaffaf ni, dia adalah huruf mat bertemu dengan huruf selepas dia bertanda sukun ataupun bertanda mati. Wallahu ta'ala a'lam. Itu saja insyaAllah untuk kelas ulang kaji kita pada hari ini. Semoga kelas kita ni membawa manfaat yang banyak. Semoga Allah Ta'ala kurniakan istiqamah pada saya. Semoga Allah Ta'ala kurniakan istiqamah kepada saya dalam berkongsi ilmu. Semoga video ni menjadi manfaat buat generasi kita yang sekarang, dan juga mudah-mudahan membawa manfaat yang besar untuk generasi ke hadapan dalam mengaji ilmu Al-Quran ni. Mudah-mudahan penerangan saya memberi kefahaman yang mudah kepada ibu ayah, kepada adik-adik, kepada sahabat-sahabat rakan mahasiswa-mahasiswi, dan juga siapa-siapa sahaja yang menonton video ni. Sekiranya video ni bermanfaat buat tuan-tuan, saya mohon jasa baik untuk share video ni insya-Allah, khususnya buat anak palih insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.